akan menceritakan mengenai fasa pra-pembinaan. Okey, di dalam fasa pembinaan dapat dua komponen, iaitu kajian kemungkinan dan reka bentuk pembangunan. Okey, kita masuk kepada kajian kemungkinan. Kajian kemungkinan terdapat tiga komponen, iaitu kajian tapak, kajian pasaran dan kajian analisis kewangan. Okey, pertama adalah kajian tapak. Kajian tapak penting untuk memastikan kesesuaian tapak, ciri-ciri yang ada di tapak, potensi dan cabaran yang ada di tapak pembangunan yang ingin dijalankan. Ini penting bagi memastikan pembangunan berjalan dengan lancar dan tidak melibatkan banyak kerugian. Okey, bagi konteks anjung tamu, lokasi anjung tamu berada di bahagian hadapan, iaitu bahagian strategik di UM. Okey, ini berfungsi sebagai imej anjung tamu untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk hadir ke UUM. Okey, seterusnya adalah kajian pasaran. Kajian pasaran penting untuk mengetahui permintaan, keadaan sosial dan halangan fizikal yang ada di kawasan tapak pembangunan yang ingin dijalankan. Okey, imej anjung tamu, fasilitis dan sejarah UUM mampu menarik ramai pelanggan dari dan luar negara. Selain itu, UUM berada di kawasan calon, iaitu kawasan yang sedang berbangun, di mana permintaan terhadap pembangunan di calon amat tinggi. Seterusnya adalah kajian analisis kewangan. Okay, kajian analisis kewangan penting bagi perancangan dan pengurusan projek. Okay, harga tawaran tender yang diperoleh bagi projek pembinaan anjung tamu adalah sebanyak RM1,599,210. Jumlah tersebut mencukupi untuk pembinaan anjung tamu yang lengkap dengan pelbagai fasilitis dan mampu menarik lebih ramai pelanggan untuk hadir ke UUM. Okay, seterusnya kita pergi kepada reka bentuk pembangunan. Okay, dalam reka bentuk pembangunan ini terdapat dua komponen, iaitu perundingan dengan bidang kepakaran dan juga cadangan reka bentuk. Okay, bagi perundingan dengan bidang kepakaran, setiap pembangunan dijalankan mengikut kepakaran masing-masing, iaitu arkitek berfungsi sebagai ketua, jurutera mempunyai bahagian-bahagian tertentu dan juga juruukur berlesen sebagai mereka yang untuk mengukur keluasan tanah apa semua. Okey, seterusnya kita pergi kepada konteks anjung tamu. Okey, pembinaan anjung tamu ini melibatkan banyak pihak. Antaranya adalah melibatkan Jabatan Penyelenggaraan dan Pembangunan UUM. Selain itu, syarikat yang membangunkan UUM ini dibantu oleh syarikat yang membina anjung tamu ini menggunakan 6 kontraktor sandaran yang mempunyai tugas masing-masing. Sebagai contoh, kontraktor paip, kontraktor untuk bahagian bumbung dan juga kontraktor bahagian elektrik. Seterusnya kita pergi kepada cadangan reka bentuk. Okey. Plan dan konsep. Lakaran terperinci membantu menganalisis kewangan dan membantu mengurangkan risiko kerugian. Oleh itu, reka bentuk pembangunan yang ingin dijalankan perlu memastikan setiap perkara-perkara yang penting di-highlight dan perkara-perkara yang kecil juga perlu diambil berat bagi mengurangkan risiko kerugian akibat daripada kecuaian semasa membuat reka bentuk bangunan. Okey, reka bentuk anjung tamu ini berasaskan pembangunan moden dan juga flora dan fauna sesuai dengan UUM yang berada di kawasan hutan. Okey, seterusnya adalah plan reka bentuk ini dibuat oleh syarikat wawasan Bertan, dimulai dengan lukisan kerja, di mana lukisan kerja tersebut, plan lukisan kerja tersebut sangat terperinci, di mana kita lihat setiap sudut dibuat dengan baik, iaitu anjung tamu mempunyai 2 tingkat, iaitu setiap lukisan kerja diteliti dengan baik. Itu tender yang dibuat oleh wawasan Bertan mendapat permintaan oleh UUM. Fasa pembinaan. Fasa pembinaan melibatkan 6 komponen yang cukup penting bagi sesebuah projek yang dijalankan, iaitu proses penyerahan maklumat atau pengawalan dokumentasi, bahan binaan, keperluan memenuhi kehendak dan sertifikasi struktur dan substruktur, pembinaan substruktur dan akhir sekali
infrastruktur. Penyerahan maklumat atau pengawalan dokumentasi, iaitu permohonan ubah syarat dan pecah sepadan. Proses ubah syarat adalah melibatkan sebuah peruntukan di bawah Seksyen 124 Kanun Tanah Negara tahun 1965, di mana ia diberi kuasa kepada pihak berkuasa negeri untuk membuat kelulusan terhadap permohonan ke atas yang dimiliki oleh pemilik tanah untuk dilakukan ubah syarat. Permohonan kebenaran merancang atau kelulusan plan pembangunan. Permohonan kebenaran merancang adalah merupakan kebenaran secara bertulis yang diberi kepada pihak berkuasa perancangan tempatan kepada pihak yang ingin melakukan projek pembangunan. Keperluan kebenaran merancang telah diperuntukkan di bawah Akta Perancangan dan Desa tahun 1976 dan sebarang permohonan yang dilakukan oleh pemaju untuk menjalankan projek pembangunan perlulah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa perancangan tempatan. Bahan binaan. Bahan binaan merupakan satu elemen yang paling penting dalam melaksanakan sesuatu projek. Hal ini kerana tanpa bahan binaan, sesuatu projek tidak dapat dijalankan dan dibangunkan seperti yang dirancang. Menurut Akta 52 Pindaan 2011, mengatakan bahawa bahan binaan artinya apa-apa jenis, saiz dan sifat bahan, permulaan, sementara, pertengahan atau siap, sama ada dikilang secara tempatan atau diimport, yang digunakan bagi maksudnya industri perbinaan. Keperluan memenuhi kehendak dan sertifikasi. Keperluan memenuhi sertifikasi adalah garis panduan perancangan yang menggariskan panduan pembangunan dalam bentuk umum serta khusus yang berbentuk piawan perancangan. Di dalam konteks Malaysia, garis panduan perancangan adalah disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa. Struktur dan substruktur. Peringkat pembinaan merangkumi kerja-kerja penyediaan tapak bina termasuk pembinaan struktur dan kerja melekatkan kemudahan asas projek. Struktur boleh ditafsirkan sebagai anggota yang dipasang antara satu sama lain dengan penyambungan yang sesuai dan selamat bagi menghasilkan suatu kerangkaian yang berupaya menangguh beban yang dijangkakan. Pembinaan struktur boleh dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu persediaan untuk pembinaan, kerja tanah, pembinaan substruktur dan pembinaan superstruktur. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang fasa pasca pembinaan. Di dalam fasa pasca pembinaan terdapat beberapa elemen, iaitu antaranya keperluan dalam fasa penyiapan. Antara keperluan dalam fasa penyiapan yang pertama ialah pengesahan kerja pembinaan. Sejurus sahaja sijil siap kerja diterima oleh kontraktor, maka akan bermulalah pengesahan siap bina. Pembinaan bangunan yang boleh berfungsi dengan baik oleh kontraktor akan membolehkan sijil siap kerja dikeluarkan. Yang kedua ialah sijil perakuan penyiapan dan pematuhan CCC. Golongan profesional seperti arkitek dan jurutera berdaftar telah diberi tanggungjawab untuk mengeluarkan sijil perakuan penyiapan dan perumahan CCC ini. Dengan adanya sijil perakuan ini telah mendatangkan kebaikan di mana pihak berkuasa tempatan akan mempercepatkan pengesahan kelulusan pelan pembangunan. Apabila semua pihak yang terlibat telah berpuas hati dengan pembinaan yang dijalankan, iaitu pembinaan yang dijalankan mengikut segala syarat dan piawaian yang ditetapkan, barulah pengeluaran sijil CCC ini akan dikeluarkan. Yang ketiga ialah notis milikan kosong. Penyerahan kunci merupakan notis milikan kosong. Sebanyak 10%
setahun daripada harga rumah yang dibeli akan diterima oleh pembeli sebagai ganti rugi sekiranya mereka lewat menerima penyerahan milikan kosong daripada pemaju. Pembeli boleh mengemukakan kerosakan yang berlaku kepada pemaju secara bertulis selama 18 bulan tempoh yang diberikan kepada pembeli untuk memaklumkan jika ada masalah yang berlaku. Sebanyak 5% pula akan dipotong dan diberikan kepada pembeli sebagai bayaran balik wang jika pemaju gagal mengambil tindakan selepas 14 hari dari tempoh aduan dibuat. Dan yang keempat pula ialah Akta Pemajuan 1966. Akta Pemajuan Perumahan iaitu Kawalan dan Pelesenan 1966 telah dipinda dan diwartakan berkuat kuasa pada 1 Jun 2015. Rentetan dari pindaan akta ini, peraturan-peraturan pemajuan perumahan iaitu Kawalan dan Pelesenan dan peraturan-peraturan pemajuan perumahan iaitu Akaun Pemajuan Perumahan 2015 akan dibuat pindaan menerusi Seksyen 24 Akta Pemajuan Perumahan iaitu Kawalan dan Pelesenan 1966 dan akan melibatkan pindaan-pindaan utama seperti berikut, iaitu yang pertama, peraturan-peraturan pemajuan perumahan iaitu Kawalan dan Pelesenan 1989 dan yang kedua peraturan-peraturan pemajuan perumahan iaitu Akaun Pemajuan Perumahan 1991. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan penyelenggaraan. Penyelenggaraan bangunan adalah proses yang dilakukan untuk mengekalkan dan menambah baik sesebuah bangunan yang telah lama didirikan bagi memastikan fungsi bangunan tersebut tetap dapat dijalankan. Antara konsep penyelenggaraan bangunan yang pertama ialah penyelenggaraan terancang. Penyelenggaraan terancang boleh dilaksanakan terhadap sesebuah bangunan mengikut pengalaman kerosakan yang pernah berlaku sebelum ini dan jagaan masalah yang mungkin berlaku. Ia dapat dikenalpasti apabila sesebuah bangunan itu terdapat rekod-rekod kerosakan yang boleh dirujuk semula supaya persediaan yang lebih rapi dapat dilaksanakan dalam mengendalikan sebarang kerosakan yang berulang. Yang kedua pula ialah penyelenggaraan tidak terancang. Penyelenggaraan tidak terancang perlu dilakukan apabila terdapat sebarang kerosakan yang tidak dapat dijangka. Ia dilakukan tanpa ada perancangan yang lebih terperinci dibuat. Hal ini kerana kerosakan yang berlaku itu terjadi secara tiba-tiba dan telah dibuat aduan oleh pengguna. Okey, pembinaan yang baik adalah pembinaan yang kerjanya lancar dan teratur. Pembinaan yang teratur memerlukan perancangan yang menarik dan mengikut segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pembinaan. Jadi di sini saya ingin terangkan beberapa akta yang telah digunakan semasa pembinaan anjung tamu di Universiti Utara Malaysia. Okey, akta yang pertama ialah Akta Perancangan dan Desa 1976 iaitu merupakan satu undang-undang yang memberi kebenaran kepada seseorang untuk merancang satu projek pembangunan. Kebenaran merancang satu projek ini merupakan satu kebenaran bertulis yang telah diberikan kepada pihak berkuasa perancang tempatan kepada PPWT kepada yang ingin melakukan projek pembinaan tersebut. Setiap individu atau syarikat yang ingin melakukan projek pembinaan perlu mendapatkan kelulusan projek pembangunan dan mengikut segala proses-proses yang telah ditetapkan oleh PPWT. Contoh yang kita dapat lihat adalah projek pembangunan anjung tamu UUM yang telah siap dibina pada tahun 2014 dan dirasmikan oleh Naib Chancellor UUM pada masa itu, iaitu Yang Berbahagia Prof. Datuk Wira Dr. Muhammad Mustafa Ishak. Projek ini telah dibuat permohonan kebenaran merancang oleh pemaju bagi memastikan projek ini berjalan dengan lancar, di samping dapat menyiapkan bangunan yang cantik dan tahan lama, seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Okey. Aspek yang kedua pula ialah Akta Parit Jalan dan Bangunan 1974, yang mana ia telah mendapat keizinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang bersidang dalam Parlimen. Akta ini hanya terpakai di Semenanjung Malaysia sahaja. Setiap projek bangunan yang ingin dijalankan perlu mendapatkan pengesahan ke atas plan pembangunan bagi sesuatu projek yang akan dibangunkan di sesuatu kawasan. Aspek ini amat penting dan ia termaktub dalam Akta Parit Jalan dan Bangunan 1974. Setiap akta ini telah mensyaratkan bahawa setiap projek yang hendak dijalankan ataupun dibangunkan perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan, iaitu PPWT. Contohnya, projek pembinaan anjung tamu telah mendapat kelulusan plan
pembangunan mengikut Akta Parit Jalan dan Bangunan 1974. Dengan ini, projek tersebut berjalan dengan lancar dan mengikut piawai yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa tempatan. Dan juga kita dapat melihat bahawa parit dikelilingi kawasan Anjung Tamu itu sangat lancar dan tidak pernah banjir. Itu ya. Akta yang ketiga adalah Akta 520 Pindaan 2011, yang mana ia menyatakan bahawa bahan binaan tidak dikiralah apa-apa jenis, sifat dan saiz bahan permulaan, sementara pertengahan atau siap, sama ada dikilangkan secara tempatan ataupun diimport yang digunakan untuk industri pembinaan. Bahan binaan yang hendak digunakan perlu diperakui oleh CIDB. Contohnya, pihak CIDB meluluskan konkrit bertertulang sebagai asas bagi bahan binaan Anjung Tamu tersebut. Hal ini kerana apa? Kerana binaan yang akan dilaksanakan dapat menampung jumlah bilangan ramai dalam satu masa. Okey, akta yang keempat adalah Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Yang benar, ia merujuk kepada pihak-pihak yang telah menjalankan pembangunan mengikut kelulusan Menteri berdasarkan kepada kerja-kerja pemajuan perumahan. Akta ini juga merujuk kepada pembinaan bangunan-bangunan yang dibangunkan tidak lebih daripada 4 tingkat. Sebagai contoh, pembinaan Anjung Tamu adalah tidak lebih dari 4 tingkat serta menjalankan projek pembangunan secara umum. Oleh yang demikian, ia dibolehkan untuk dibina mengikut akta ini. Yang terakhir iaitu Akta Artikel 1967, iaitu akta kelima, merupakan satu akta yang perlu dipatuhi oleh seorang arkitek dan perlu untuk mereka mendaftar diri sebagai seorang arkitek. Ia bertujuan untuk membolehkan mereka menjalankan kerja sebagai seorang ahli profesional projek pembinaan. Contohnya, arkitek yang telah digunakan oleh semasa pembinaan Anjung Tamu adalah arkitek yang pakar dan sangat profesional dalam pembinaan satu bangunan. Hal ini kenapa? Hal ini kerana hasil kerja yang mereka jalankan begitu kemas dan cantik, menyebabkan binaan Anjung Tamu itu menjadi sangat cantik dan teratur, berada di hadapan pintu masuk Universiti Utara Malaysia. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa akta ini sangat penting dalam menjamin hasil yang berkualiti. Terima kasih. Jadi saya akan membentangkan tajuk implikasi projek Anjung Tamu. Di Malaysia, projek pembinaan semakin pesat hari demi hari. Sebagai contoh, projek Mega Transit aliran masa MRT dan laluan rel Pantai Timur ECRL. Kesemua ini adalah usaha untuk mencapai negara maju dan berpendapatan tinggi. Walau bagaimanapun, setiap projek pembinaan itu pasti ada implikasinya tersendiri, termasuklah projek pembinaan Anjung Tamu itu sendiri. Ianya memberi kesan dari sudut positif dan negatif. Jadi, mari kita sama-sama melihat apakah implikasi yang dapat dikenal pasti daripada projek Anjung Tamu ini. Dari sudut positif, implikasi ini boleh dibahagikan kepada 3 aspek, iaitu dari sudut aspek ekonomi, masyarakat dan juga alam sekitar. Pertama, dari sudut ekonomi. Sudah semestinya projek ini akan menjana ekonomi negara dengan lebih pesat. Selain itu, melalui perolehan cukai yang oleh kerajaan daripada masyarakat, maka timbullah projek pembangunan yang dapat memberikan pulangan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai contoh, projek Anjung Tamu itu sendiri yang banyak memberi informasi tentang UM. Jadi apabila pelancong bertandang ke Anjung Tamu, mereka akan tertarik dan mahu meneruskan pembelajaran mereka di sini. Akhirnya berlaku pertukaran mata wang asing yang mana ianya baik untuk pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, dari sudut masyarakat, projek ini sangat membantu mewujudkan peluang pekerjaan bukan sahaja kepada pekerja di tapak projek, ianya juga membuka peluang pekerjaan untuk pelajar. Sebagai contoh, pembukaan kampus baru yang terletak di Anjung Tamu yang melatih pelajar menjadi usahawan kopi yang mana ianya menjadi kegilaan masyarakat pada masa kini. Yang ketiga ialah implikasi terhadap alam sekitar. Disebabkan faktor kepada alam sekitar, pemaju Anjung Tamu membina projek Anjung Tamu yang berkonsepkan dalam taman. Pemaju Anjung Tamu bertindak memelihara alam sekitar serta meletakkan aspek landscape sebagai komponen utama dalam fasa penyiapan yang terakhir. Susunan landscape yang menarik menjadi daya kreativiti dalam pembinaan Anjung Tamu tersebut. Hal ini juga bagi memastikan wujudnya kawasan hijau di sesebuah kawasan Anjung Tamu tersebut. Kawasan hijau ini turut membuktikan kesegaran dan suasana nyaman yang masih wujud di kawasan tersebut. Kemudian bagi kesan negatif pula, pembinaan projek Anjung Tamu di UM ini tidak secara amnya mengundang kepada kesan yang buruk. Hal ini kerana projek pembangunan Anjung Tamu mempunyai tujuan utama iaitu untuk memberi perkhidmatan kepada pengunjung yang datang berkunjung ke UUM. Jadi ianya tidak begitu memberi kesan negatif kepada ekonomi maupun masyarakat.
Namun, setiap projek pembangunan pasti akan memberi kesan negatif kepada beberapa aspek, khususnya kepada alam sekitar. Sektor pembinaan merupakan penyumbang utama kepada pencemaran alam yang berpunca dari bunyi bising, debu, sisa berbejal dan juga cecair. Kesan ke atas alam sekitar yang berpunca daripada proses pembinaan adalah terdiri daripada kesan terhadap ekosistem, sumber alam, masyarakat awam. Salah satu kesan negatif yang wujud akibat dari pembinaan Anjung Tamu adalah kemusnahan sumber alam semula jadi yang terdapat di kawasan tersebut. Hal ini demikian kerana sebelum pembinaan Anjung Tamu dilaksanakan, kawasan tersebut merupakan satu kawasan yang belum diteroka dan dipenuhi dengan sumber alam semula jadi. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita pergi kepada halangan dan cabaran. Terdapat 3 halangan dan cabaran yang dikesan. Yang pertama ialah ketersediaan tanah yang terhad, kekurangan tenaga mahir tempatan dan juga kelewatan kelulusan permohonan pemajuan atau pembinaan. Yang pertama adalah ketersediaan tanah yang terhad. Seperti yang kita tahu, Anjung Tamu ini dia terletak di pintu gerbang UUM dan mempunyai keluasan tanah yang sangat terhad. Kita boleh lihat halangan ini dari segi sebelum dan juga selepas. Sebelum ataupun dikatakan sepanjang proses pembinaan ni, masalah yang berlaku adalah ruang untuk meletakkan bahan binaan yang terhad, iaitu disebabkan tanah yang terhad, so pemaju perlu menepati masa yang ditetapkan mengikut peringkat agar tidak berlakunya kesesakan bahan binaan. Dan masalah yang berlaku selepas projek Anjung Tamu ini siap adalah kawasan Anjung Tamu itu tidak mampu untuk menanggung jumlah manusia dalam kapasiti yang ramai untuk mengunjungi Anjung Tamu kerana mempunyai tempat yang terhad. Seterusnya, kekurangan tenaga mahir. Untuk halangan ini, dalam pembinaan projek Anjung Tamu ini tidak mengalami masalah kekurangan tenaga mahir tempatan. Hal ini kerana tenaga mahir tempatan kebanyakannya terdiri daripada kaki tangan UUM itu sendiri. So, tiada masalah kekurangan tenaga mahir tempatan. Kerana dalam UUM juga terdapat satu jabatan yang bertanggungjawab, iaitu JPP dalam pelaksanaan apa-apa projek yang berlaku di dalam UUM itu. Namun begitu, hanya segelintir sahaja tenaga warga asing yang digunakan, iaitu warga asing Indonesia. Hal ini kerana warga asing digunakan sebagai buruh kasar kerana mereka mahir dalam memasang curucuk, rusuk tiang dan lain-lain lagi. Akan tetapi jumlah tenaga tempatan lebih banyak berbanding dengan tenaga warga asing. Halangan yang terakhir adalah kelewatan kelulusan permohonan pemajuan ataupun pembinaan. Tempoh biasa untuk mendapatkan satu kelulusan projek cuma memakan masa 1 atau 2 tahun dan boleh pergi kepada 3 hingga 5 tahun bergantung kepada projek yang dijalankan. Semakin besar projek itu, semakin lama tempoh kelulusan itu diperlukan. Dan kelewatan kelulusan juga disebabkan sebab keterlibatan ramai pihak menyebabkan pelbagai pendapat dan menyukarkan untuk mendapat satu keputusan. Dan apabila terdapat banyak pendapat, terdapat pelbagai pihak yang terlibat, jadi menyebabkan satu keputusan tu berkemungkinan akan dibuat secara tidak efisien. Dan seterusnya, masalah kelewatan kelulusan ini adalah terdapat terlalu banyak prosedur daripada pelbagai pihak dan juga terdapat juga pihak pemaju yang tidak bertanggungjawab dengan melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan, menyebabkan borang-borang permohonan itu terpaksa dibatalkan, diteliti semula dan perlu membuat permohonan baru, dan ini sudah tentu akan memakan masa yang agak lama. Sebagai kesimpulannya, tujuan Anjung Tamu ini dibina adalah untuk mengalu-ngalukan kedatangan tetamu dan pelawat. Konsep pembinaan Anjung Tamu lebih bercirikan kepada flora dan fauna. Selain itu, terdapat elemen semula jadi seperti penggunaan kayu-kayu, latar belakang kehijauan dan sebagainya. Seterusnya, kebolehpercayaan projek. Adakah projek ini boleh dipercayai seperti bangunan yang dibina itu boleh dijual?
Sudah tentu bangunan ini boleh dijual kerana lengkap dengan kemudahan yang ada seperti tandas, surau, kios jualan, ruang pameran, ruang rehat dan sebagainya. Yang kedua, adakah bangunan tersebut boleh diduduki? Sudah tentu boleh diduduki kerana pihak pemaju akan memeriksa bangunan terlebih dahulu sebelum membenarkan bangunan tersebut boleh digunakan. Yang ketiga, pemilihan tempat. Pemilihan tempat yang sesuai adalah sangat penting bagi memastikan tidak berlaku sebarang bencana yang tidak diingini seperti berlakunya banjir. Seterusnya, manfaat projek. Terdapat 3 aspek iaitu aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek alam sekitar. Yang pertama, aspek sosial membolehkan jaringan komunikasi antara pengunjung dan juga staf disampai secara terus dan tidak berlaku salah faham terhadap maklumat yang diperoleh. Yang kedua, aspek ekonomi. Pembinaan projek ini dapat menjana sumber pendapatan negara serta meningkatkan perolehan kerajaan. Kerana melalui keuntungan pembinaan, kerajaan mendapat hasil cukai yang lebih tinggi. Yang ketiga, aspek alam sekitar. Penekanan diberikan terhadap pemeliharaan alam sekitar dalam sesuatu projek, tidak kira di kawasan mana sekalipun, yang mana bagi mengelakkan sumber alam sekitar di kawasan pembinaan terjejas. Sekian, terima kasih.